Musim baru malam yang sudah pastinya akan menjanjikan satu lagi perkongsian menarik, khususnya membabitkan Liga Bola Sepak Malaysia. Ramai sekali yang tertunggu-tunggu sepak bola bagi musim 2016 ini dan ramai juga yang tertanya-tanya apakah kemampuan pasukan-pasukan bintang, khususnya pasukan daripada selatan tanah air JDT, apakah mampu untuk terus melebarkan, meluaskan kuasa mereka untuk menakluk Piala Malaysia yang terlepas daripada genggaman. Tetapi apapun untuk di peringkat kelab AFC sudah tentulah satu pencapaian yang begitu baik untuk pasukan JDT. Baik, antara perkembangan sana sinilah kalau sedikit saya nak kongsikan dengan anda. Terima kasih kerana terus memantau siaran Scoreboard Extra Time. Dan apa yang paling menarik berlaku di sepanjang minggu lalu adalah perlawanan akhir tenis terbuka Australia yang memperlihatkan penguasaan Djokovic yang terus menjadi pemain paling unggul dalam sejarah tenis dunia. Beliau menumpaskan Andy Murray tanpa dapat dicabar dengan begitu baik. Biarpun tetapi apa yang paling menarik nak saya kongsikan dalam perlawanan akhir itu adalah tentang kekuatan mental dan fizikal yang dimiliki oleh Djokovic. Cumanya kita mengharapkan, saya juga mula terfikir bilakah agaknya kita mampu untuk memiliki pemain sehebat Djokovic itu. Baik, antara lain Piala Monsoon, William rangkul gelaran juara. Jurumudi dari Great Britain Ian William berhasil cemerlang selepas menang 3 perlumbaan saingan akhir Piala Monsoon Malaysia bagi merangkul gelaran juara dunia buat kali ke-6 berturut-turut. Dalam pada itu, perkembangan bagi atlet-atlet badminton negara juga agak menarik apabila Wee Kion dan Goh Wee Shem muncul juara badminton GP emas India. Mereka mengungguli acara bergu lelaki Grand Prix emas antarabangsa Syed Mudi selepas menewaskan gandingan tuan rumah Paranaf Jerry Chopra dan Akashe Delwakar pada aksi final Ahad lalu. Dan antara perkembangan-perkembangan di Liga Bola Sepak Tempatan, KAFA bakal lancar saluran televisyen. Wow, ini sesuatu yang sangat menarik. Begitu juga PAFA terima tajian hampir 8 juta ringgit. Satu lagi perkembangan yang menarik tentang Liga Bola Sepak Tempatan. Dan terakhir sekali yang nak saya kongsikan dengan anda adalah Kelab T-Team layak beraksi dalam saingan Liga Super musim ini selepas menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 2-1 dalam perlawanan penentuan di Stadium Perak. Jadi sudah tentulah saingan Liga Super musim ini agak menarik untuk sama-sama kita saksikan. Baik, apa yang nak kita bincangkan malam ini? Apa yang nak kita perdebatkan dengan dua tetamu kita malam ini? Saya pasti anda merindui salah seorang tetamu kita malam ini. Beliau muncul lagi untuk terus menemani anda. Kita nak perkenal dulu kan? Kita nak tengok laporan dulu. Baik, okey, kita perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya kira orang yang Scoreboard perlu ucapkan terima kasih. Ya, wakil daripada pasukan JDT, Kelab Penyokong JDT Bola Sepak Johor, Lembah Kelang, betul yes. Encik Faiz Abdullah, terima kasih. Dipahamkan rakan-rakan kalian berada di Bangkok untuk menyaksikan perlawanan di antara JDT dan juga Muantong besok. Dan di sebelah Faiz, Lim Chan Yew, 2 bulan tak berjumpa, 2 bulan tidak bersua. Dah bersedia untuk Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2016 ni? Sudah tentu. Tak lama lagi 13 hari bulan perlawanan pertama Piala Semasih. Saya rasa saya jangkakan tahun ini akan lebih rancak daripada tahun lepas. Okey, itu yang pasti. Itu yang pasti dengan beberapa penaja-penaja baru yang mula menguasai Liga Bola Sepak Malaysia. Baik, kita saksikan dulu cerita ini. Balik ke studio, kita akan bincangkan tentang JDT untuk musim 2016. Persediaan pasukan Johor Darul Takzim JDT bagi musim 2016 pastinya digeruni pasukan pencabar yang lain. Mana tidaknya, musim lalu JDT telah meraih 3 piala kemenangan dengan merangkul Piala Sultan Haji Ahmad Shah, Piala Liga Super dan menjadi pasukan Malaysia pertama yang merangkul Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2015. Biarpun digelar pasukan bertaraf bintang yang rata-rata dibarisi 85% pemain kebangsaan, JDT masih lagi berteka-teki dalam meletakkan sasaran bagi musim 2016. Sungguh pun begitu jika dilihat dari segi persediaan, JDT tampak hebat dan gah dengan imej baru antaranya jersey JDT yang kini berubah wajah serta persiapan rapi infrastruktur di Stadium Larkin. Serta Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail melantik Alistair Edwards, bekas penyerang pasukan JDT sebagai pengarah sukan Kelab Bola Sepak JDT.
Biar apa pun perubahan yang sedang dilakukan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail, pastinya ia sentiasa dinantikan jutaan peminat setia Southern Tigers. Walau bagaimanapun, setelah beberapa perlawanan persahabatan pramusim berlangsung, struktur pemilihan pemain masih lagi di dalam pemerhatian Ketua Jurulatih Mario Gomez. Namun pastinya ia tidak menjadi halangan buat pasukan JDT. Johor Darul Takzim bakal menentang pasukan Muangthong United bagi kejohanan AFC Liga Juara-Juara Asia di tempat lawan di Stadium Thunderdome esok 2 Februari 2016. Pastinya JDT bakal memberikan perlawanan yang terbaik selepas terkandas pada pusingan yang sama musim lepas. Nantikan perbincangan persediaan JDT di Scoreboard Extra Time sebentar lagi. Baik, terima kasih dengan laporan itu dan tidak terlambat juga untuk saya ucapkan selamat Hari Wilayah kepada mereka yang berada di sekitar wilayah persekutuan. Hari ini mereka cuti, kami di Selangor bekerja, tetapi tak apa, apapun kita masih berada di bawah satu bumbung bendera Malaysia. Baik, yang kita nak bincangkan tentang pasukan JDT, ramai sekali yang mula memperkatakan tentang pasukan JDT selain daripada beberapa lagi pasukan-pasukan yang lain. Faiz Abdullah dari Kelab Penyokong Bola Sepak Johor, Lembah Kelang, anda adalah wakil dan anda antara yang paling dekat dengan pasukan Johor untuk musim 2016 ini. Secara rambangnya, masih sedihkah apabila tidak berjaya merangkul Piala Malaysia musim lalu? Okey, secara keseluruhannya sebagai penyokong kami berpuas hati dengan prestasi pasukan pada tahun lepas. Kejohanan Piala Malaysia ni umpama satu kejohanan ataupun kita anggap satu bonus sekiranya kami berjaya memenangi. Sebab target utama yang telah Tunku Mahkota Johor setkan sewaktu permulaan musim iaitu menjuarai Liga Super dan juga Piala AFC. Alhamdulillah kedua-duanya kita berjaya merangkumi. Maknanya target untuk 2015 tu telah tercapai lah. Okay, jadi pada kami Piala Malaysia ni kemeriahannya memang kami rindui, tapi dari segi orang kata kalau ikut prestige-nya lebih kepada Liga Super lah. Maknanya alhamdulillah Liga Super kami berjaya kekalkan. Okey, baik, nampaknya mereka masih mempertahankan ya, masih lagi tidak merasakan. Jadi itu yang paling menarik tentang penyokong-penyokong pasukan Johor. Baik, Alim dan juga Faiz, jom kita saksikan dulu carta ini, grafik yang memaparkan tentang kejayaan yang dirangkul oleh pasukan JDT AFC Liga Juara-Juara Asia. Mereka muncul selaku juara. Kemudian perhatikan juga bagaimana kedudukan mereka merangkul Liga Super untuk musim 2015 selain daripada Piala Sumbangsi yang mereka mulakan aksi mereka di awal musim menundukkan pasukan Pahang. Yes. Jadi sesuatu yang sangat menarik selain daripada terlepas untuk mara ke peringkat akhir Piala Malaysia. Namun bukan kata penyokong JDT saja, kita pun masih merasai kesedihan itu. Kita merasakan wow, satu pasukan bintang tidak ada di final. Apapun tahniah untuk pasukan Selangor yang berjaya untuk melakukan kejutan. Baik, bukan itu yang kita nak perkatakan, Lim. Sebelum kita pergi bergerak lebih panjang tentang pasukan JDT musim 2016 ini, apa yang paling mengejutkan Lim lah sebelum bermulanya Liga Bola Sepak Malaysia tahun ini? Apa yang mengejutkan? Tak ada apa yang mengejutkan. Apa yang saya lihat ialah tak ada yang terkejut? Banyak benda yang saya dah jangkakan. Okay. Kita berada di kancah bola sepak, kita pernah bermain, jadi kita tahu apa senario yang selalu berlaku di Liga Malaysia. Dengan ada perginya pemain-pemain utama, datangnya jurulatih baru, pemain-pemain baru ke kelab masing-masing. Jadi saya percaya, saya tahu bahawa ramai penyokong juga yang agak terkejut dengan apa yang berlaku. Tetapi sebagai seorang bekas pemain, saya rasa saya sudah biasa dengan perkara-perkara sebegitu. Terutamanya kita lihat di apa yang terjadi di pasukan Selangor dengan perginya jurulatih mereka yang baru saja memenangi Piala Malaysia dan datangnya jurulatih Zainal Abidin Hassan ke pasukan Selangor. Tetapi bagi saya itu adalah lumrah bola sepak di Malaysia. Perubahan yang berlaku di Kelantan, adakah ini sesuatu yang mengejutkan Lim? Tidak. Bagi saya satu perkara yang bagus kerana ada pihak-pihak yang ingin sponsor memberi menaja kepada pasukan Kelantan ya. Bukan jumlah yang kecil. Tetapi saya harap dapat membantu pasukan dan mereka akan bergerak lagi satu tahap, satu level ke hadapan atau dua atau tiga langkah ke hadapan. Kerana kita di era sekarang ni kita lihat apa yang berlaku kepada JDT. Saya harap
banyak lagi pasukan boleh ikut apa yang JDT lakukan. Okey, baik. Kita tutup cerita pasukan-pasukan lain. Kita nak memperkatakan tentang pasukan JDT, Faiz. Sesuatu yang mungkin saya, mungkin penyokong dan juga pemerhati-pemerhati di luar yang tidak tahu perkembangan terkini pasukan JDT selain daripada nak kita perkatakan sebentar lagi adalah kemasukan kembalinya Alistair Edward dalam pasukan JDT. Mungkin sedikitlah boleh kongsikan dengan kita. Okey, perkembangan yang positif sejak daripada tahun lepas, Tuanku Mahkota Johor menekankan dari segi development, maknanya pembangunan bola sepak, pembangunan akar umbi. Yang kita nampak di sini, tugas utama Alistair diserapkan ke dalam pasukan JDT ini antaranya ialah untuk pasukan yang kami gelar JDT 3, iaitu skuad pada Presiden dan juga JDT 4, skuad pada Blair, yang fokusnya utamanya kepada perkembangan untuk bakat-bakat baru dalam pasukan JDT asnya untuk Malaysia Amnya. Lim, perubahan yang sedang berlaku dalam JDT ini dari tahun ke tahun kita nampak begitu konsisten dan perubahan-perubahan yang tidak kita jangka juga dengan kemasukan Alistair Edward ini. Adakah ini sesuatu yang akan memberi impak besar dalam pasukan JDT ini? Saya tidak terkejut apabila Tengku Mahkota Johor memanggil Alistair Edward bersama pasukan JDT kerana kita tahu bahawa buat masa sekarang ramai jurulatih-jurulatih untuk pasukan JDT 1, 2, 3 adalah bekas-bekas pemain pasukan Johor. Jadi saya sudah tahu, jadi saya tidak terkejut kenapa beliau memanggil Alistair Edward. Jadi saya rasa itu sebenarnya itu yang kita mahukan, untuk bukan sahaja dari pasukan JDT tetapi untuk pasukan-pasukan lain, kerana kita tahu ramai bekas-bekas pemain mereka menjadi jurulatih selepas kerjaya mereka tamat sebagai seorang pemain. Jadi apa yang saya lihat adalah satu petanda yang baik untuk pasukan Johor. Okey, itu juga di kalangan peminat-peminat juga sedang memperkatakan tentang Alistair Edward yang sedang berada di dalam JDT selaku pengarah teknikal, satu perubahan yang bakal dibawa oleh pasukan dan juga TMJ sendiri dalam pasukan JDT. Baik, bagi penyokong, bagaimana anda melihat teraju di bawah TMJ ini, perubahan yang sedang dibawa ini, adakah seiring dengan penyokong-penyokong JDT sendiri? Kalau nak kira perkembangannya, alhamdulillah positif sejak 2013, perkembangannya agak seiring. Dan sekarang ni fokus yang seperti saya katakan tadi, tuanku lebih kepada pembangunan. Dan alhamdulillah pembangunan kalau kita nampak sekarang ni untuk skuad JDT 2, 3 dan 4, di mana Tuanku Mahkota sendiri telah membangunkan satu kawasan di kawasan Pasir Gudang, Johor, untuk fokus kepada tim-tim ni. Dan di samping itu juga diserapkan juga khidmat nasihat dan teknikal dari pasukan Bosya Dukman, yang mana kita tahu yang sebelum ni memang ada jaringan hubungan dengan JDT. Jadi satu yang saya rasa terujalah untuk perkembangan yang positif untuk 2-3 tahun akan datang. Itu satu perkembangan untuk satu jangka panjang, untuk melihat barangkali mungkin saya ada juga terbaca, betulkan saya kalau saya salah, sampai mungkin dalam tempoh 10 tahun barangkali JDT akan pemain-pemainnya itu semuanya daripada negeri Johor, betul? Jadi mungkin itu perkembangan yang anda dilahirkan. Fokus utama sekarang ni ialah pembangunan untuk anak-anak Johor sendiri, tetapi di samping itu juga keterbukaan TMJ masih menerima pemain-pemain yang datangnya daripada luar daripada Johor untuk membantu JDT. Yes, betul. Baik, ini satu perubahan yang baik dilakukan oleh TMJ untuk pasukan JDT dan impak kesannya terkena kepada semua pasukan Lim untuk musim 2016 ini, masing-masing berlumba-lumba untuk juga merubah pasukan mereka. Jadi bagaimana Lim melihat dari segi pemain lah, adakah sudah mula merasai tekanan? Bagi yang lama mungkin tidak, tetapi bagi yang baru dalam pasukan JDT, apakah Lim melihat ada tekanan yang dirasai oleh pemain-pemain? Sudah tentu kita tahu bahawa sebab pasukan JDT adalah satu pasukan besar sekarang. Mereka mungkin telah mengambil alih daripada pasukan Selangor sebagai gegasi bola sepak di Malaysia. Tetapi dari segi pembangunan, saya rasa perkara ini terjadi dulu. Kita ada bakat-bakat daripada pemain bawah 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Cuma sekarang disebabkan mungkin banyak akademi bola sepak di merata tempat. Jadi perkara itu sudah mungkin tersasar jauh, kerana saya sendiri
daripada kelompok ini, daripada bawah 12, bawah 14 pasukan negeri. Jadi sejak 5 atau 6 tahun kebelakangan kita tak nampak pemain-pemain ini adalah daripada golongan-golongan tersebut. Jadi apa yang saya lihat pasukan JDT buat memang satu perkara yang amat bagus sekali. Saya harap semua pasukan di Malaysia mereka mengambil iktibar ini untuk berbuat sesuatu kepada pasukan negeri mereka masing-masing. Okey. Oh, saya juga teruja untuk bila memperkatakan tentang pasukan JDT dengan imej baru, dengan infrastrukturnya yang sudah dilonjakkan tarafnya sejak 2 tahun yang lalu. Baik, ini adalah pasukan yang menjadi dream team kepada semua pemain-pemain yang mahu bermain, mahu masuk ke dalam pasukan JDT. Tetapi hanya yang terbaik akan memberi pasukan JDT. Cumanya, apakah kemampuan pasukan JDT untuk musim 2016 ini? Berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Okey, baik, terima kasih. Kita kembali bersiaran secara langsung scoreboard extra time untuk musim 2016 ini. Masih lagi kita meninggalkan bulan Januari, sudah cepat masa berlalu masuk bulan Februari. Baik, kita ada pemanggil yang pertama untuk malam ini. Kita nak bersama dengan penyokong daripada Johor, Encik Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar orang-orang di Batu Pahat? Alhamdulillah sihat. Okey, JDT untuk musim 2016 ini, daripada kacamata Encik Asri sendiri, apakah satu amaran kepada pasukan-pasukan lain bahawa JDT akan terus mengekalkan piala yang ada, selain daripada saya kira juga nak bawa pulang Piala Malaysia tahun ini? Okey, macam ni ya Encik Tabah. Bagi saya, kemunculan JDT ni sebenarnya bukan saja daripada segi untuk mencapai kejuaraan. Okey, lebih daripada itu? Sebenarnya impact JDT itu sendiri. Macam contoh, bila JDT ni dijenamakan semula, ramai pemain-pemain luar yang berminat untuk berkhidmat pada JDT. Ya, jadi sebagai contoh macam yang terbaru, kes pemain Selangor, Azrif, yang terpaksa U-turn balik dan tak dapat main untuk JDT sebab dia dah sign kontrak dengan Selangor. Baik. Jadi saya rasa kemunculan JDT ini menggugat sedikit sebanyak pasukan lain lah dalam untuk mengekalkan pemain masing-masing. Yalah, saya melihat perubahan yang berlaku itu dari segi penjenamaan dan juga dari segi pemasaran dan marketingnya juga sedang berlaku dalam pasukan-pasukan lain, dan ini impak yang dibawa oleh pasukan JDT. Jadi bagi penyokong sendiri bagaimana? Adakah penyokong juga sedang melonjak taraf mereka untuk seiring dengan kejayaan yang dibawa oleh pasukan JDT dan juga TMJ sendiri? Ya betul Cik Tawah. Betul. Sebab macam kami penyokong di Johor, kami sentiasa menyokong apa jua tindakan yang dilaksanakan oleh Tunku Mahkota Johor. Sebab semua visi serta misi yang dilaksanakan seiring dengan tindakan. Maknanya apa yang dicadangkan semuanya dilaksanakan mengikut apa yang dirancang. Okey, baik, terima kasih Encik Asri. Okay, kerana sudi berkongsi pandangan dan juga pendapat daripada Batu Pahat. Mana Batu Pahat? 1 jam ke JB? Lebih kurang. Okey. JDT ni ramai yang memperkatakan tentang JDT, Lim. Selain daripada kita dah banyak kali memperkatakan menariknya pasukan JDT ini adalah kerana penjenamaan semula, kerana teknik kaedah pemasaran yang dilakukan sehingga di peringkat Asia Tenggara. Tetapi dari sudut lain yang boleh Lim perkatakan, saya kira ada sesuatu yang mungkin Lim boleh kongsikan JDT ini di kacamata Lim Chan Yew. Saya rasa JDT apa yang saudara kita beritahu tadi, JDT bukan hanya hendak memenangi piala. Mereka sudah memikirkan lebih jauh daripada apa yang mungkin pasukan di Malaysia ni masih lagi buat. Mereka branding mereka sangat besar. Mereka boleh mengeluarkan video, boleh cara mereka membuat promosi terhadap pasukan mereka. Saya rasa tak banyak pasukan boleh buat di Malaysia. Jadi memang kita tahu bahawa ramai yang
ramai penyokong yang tidak suka pada JDT. Jadi penyokong saya berharap pasukan penyokong JDT akan berkembang. Mereka akan menjadi lebih banyak, lebih besar. Jadi saya rasa itu adalah visi daripada TMJ sendiri, dan mereka ingin bermain di Liga Juara-Juara Asia. Satu perkara yang kita tahu bahawa tidak banyak pasukan yang boleh buat masa sekarang. Kerana kita tahu untuk sampai ke tahap itu wang duit kena ada banyak untuk pasukan itu sendiri. Kerana mereka harus mengambil pemain-pemain yang boleh bermain dengan pasukan-pasukan daripada China, daripada Jepun, daripada Korea. Sekiranya mereka layak bermain di Liga Juara-Juara. Jadi bukan sahaja hanya tumpukan perhatian di liga tempatan saja. Jadi apa yang saya lihat ialah saya berharap pasukan JDT ini akan berkembang lebih besar, mereka akan maju lebih jauh. Dan saya juga berharap pasukan lain di Malaysia janganlah ketinggalan terlalu jauh di belakang. Yalah, kita tahu bahawa pasukan JDT memang punya duit yang banyak. Mereka boleh buat apa saja. Tetapi itu adalah pasukan JDT. Jadi mereka sampai ke tahap ini, mereka harus berterima kasih kepada TMJ. Saya rasa apa yang TMJ mahukan, semua penyokong tetap akan menyokong apa keputusan beliau. Satu perubahan, satu impak yang saya kira sudah mula menggegar Liga Bola Sepak Tempatan. Seperti Lim katakan tadi, bonus bagi pasukan JDT ialah mereka memiliki satu keuangan yang begitu kukuh untuk melebarkan, untuk memantapkan ataupun untuk melakukan apa saja dalam pasukan JDT. Dan hasilnya memang seluruh rakyat Malaysia sudah melihat perubahan yang berlaku dalam pasukan JDT, dan impaknya tempiasnya terkena pasukan-pasukan lain, dan itulah yang boleh kita lihat Kupu Putih sudah masuk untuk menaja pasukan Kelantan, dan beberapa pasukan-pasukan lain juga sudah mengintai kalau ada peluang-peluang lain, peluang-peluang penajaan yang lain. Baik, bagi Faiz sendiri, bagaimana anda melihat keseluruhan pasukan untuk 2016 ini? Selain daripada saya rasa tidak ada pertukaran yang begitu banyak, malah begitu keadaan dan kedudukannya, selain daripada Alistair Edwards saja yang menjadi tambahan kepada kekuatan pasukan JDT musim ini. Secara keseluruhannya untuk pasukan JDT, macam kita tahu, tak ada banyak perubahan dari segi pemain-pemainnya. Hampir saya rasa lebih kurang 90% pemain-pemain lama dikekalkan. Penambahan dari segi pemain import, kemungkinan ada isu desas-desus mengatakan tentang status Paro Wrangler. Jadi saya rasa saya tak akan menyentuh tentang status ni. Terpulang pada pihak pengurusan. Tapi sebagai penyokong, kami akan menyokong. Sebab so far orang kata sejarah telah membuktikan pemilihan mereka adalah tepat. Jadi sebagai penyokong, kami di belakang pihak pengurusan 100%, terutama sekali dari segi keputusan apa yang TMJ akan buat berkenaan status pemain import ni. Tidak ada masalah bagi kami. Nampak Faiz punya level dah tinggi. No comment. Saya tak mau komen apa-apa. Itu baru nampak profesionalism tu dah nampak. Tahniah untuk menyokong-menyokong. Baik. Apa yang paling menarik akan berlaku esok adalah pertemuan di antara pasukan JDT dan juga pasukan Muangthong United. Satu pertemuan yang saya kira ditunggu-tunggu kerana pada musim lalu juga dalam laluan yang sama untuk AFC Champions League, selepas menundukkan Irrawaddy, mereka tunduk kepada pasukan Bangkok Glass. Ini permulaan untuk pasukan JDT untuk musim 2016 ini, melayakkan mereka untuk beraksi dalam AFC Champions League. Ini adalah rekod bagi pasukan Muangthong kalau dapat kita perhatikan, antara pasukan yang saya kira juga cabarannya begitu kuat. Piala AFC mereka 2010 di peringkat separuh akhir, 2011 di peringkat separuh akhir. Liga Perdana Thailand mereka juara 2009, 2010, 2013, kedudukan 2015. Tempat kedua je Lim kalau nak dibanding dengan JDT Liga Super, juara. Bagaimana pertemuan dengan pasukan Muangthong ini? Kita tengok pada rekod pasukan Muangthong ni ya. Mereka berdasarkan pada apa yang kita lihat di sana, pengalaman mereka di Piala Liga Juara-Juara Asia ni mungkin lebih banyak berbanding dengan pasukan JDT. Dan kita tahu bahawa sejak kebelakangan ni mungkin 3, 4, 5 tahun yang pasukan-pasukan dari Thailand sudah lebih kuat daripada pasukan-pasukan kita di tempat di Asia Tenggara lah ya. Ya, jadi kita tahu pasukan JDT pun kalah pada tahun lepas kepada Bangkok Glass. Jadi kita tahu bukan laluan mudah untuk mereka. Mereka melepasi pusingan pertama. Mungkin laluan agak senang.
Dan ini pula persaingan pertama apabila mereka harus bertemu dengan pasukan dari Thailand. Jadi bukan tugas mudah dan kita tahu bahawa saya rasa mission daripada TMJ adalah mereka ingin layak pada tahun ini. Kerana mereka telah set satu standard yang tinggi pada tahun 2015 dengan menjuarai Piala AFC. Jadi mereka tidak mahu, kalau boleh tidak mahu bermain pada Piala AFC tahun ini. Tetapi apa yang saya lihat pasukan JDT sekarang, target mereka tahun ke tahun adalah mereka harus bermain salah satu daripada pertandingan ini. Juara-juara Asia ataupun Piala AFC. Jadi saya berharap mereka dapat lakukan sesuatu persiapan mereka, saya rasa kerana itulah mereka pun berada di Bangkok, perlawanan persahabatan, 2-3 perlawanan persahabatan di sana. Saya harap dapat membantu pasukan JDT lah untuk perlawanan esok. Baik, itu antara satu misi yang sukar, misi sukar. Jangan marah saya penyokong JDT, misi sukar tetapi tidak mustahil. Itu tidak mustahil kerana itu dilakukan oleh JDT. Ramai memperkatakan ketika Piala AFC tetapi mereka muncul satu juara. Baik, sedikit kita tak ada grafik untuk pasukan JDT ini, tetapi apa yang boleh saya kongsikan adalah AFC Liga Juara-Juara Asia untuk musim 2015, peringkat pusingan kelayakan kedua, mereka tewas kepada pasukan Bangkok Glass dan tidak mara ke peringkat seterusnya. Dan mereka juara Piala AFC 2015, itu dah kita perkatakan, juara 2014-2015 Liga Super. Jadi kalau nak dibandingkan dengan Muangthong tadi, memang nampaknya memberikan saingan. Okey. Oh, dah ada grafik tadi. Dah ada grafik tadi. Maaf, rabun jauh kan, sebab rabun jauh. Okey, kita nak berkatakan tentang 3 tonggak yang kita rasakan mampu untuk membantu pasukan yang JDT di barisan pertahanan, di barisan back four pasukan ini. Lama kita tak berkatakan tentang back four ni, Okey. Baik, selepas berehat hampir 2 bulan ni. Okey, Syafiq Rahim, jersey nombor 8, posisi pemain tengah. Pereira Diaz, jersey nombor 11, posisi penyerang. Marcos Antonio, jersey nombor 6, di bahagian back for pasukan JDT. Antara pemain yang saya kira banyak membantu pasukan JDT ketika menundukkan Ixtilo dalam Piala AFC musim 2015 ini. Baik, saya suka nak mulakan dululah. Kita mulakan dulu dengan Syafiq Rahim. Saya tahu Lim suka memperkatakan tentang kekuatan yang ada pada Syafiq Rahim. Bagi saya, beliau seorang pemain midfield yang boleh dikatakan terbaik buat masa sekarang di Malaysia. Mungkin ramai yang tidak setuju dengan apa yang saya cakap, tapi itu pada pendapat saya. Kerana dari segi permainan, dari segi corak permainan beliau, memang saya tidak nampak lagi ada pemain tempatan yang boleh bermain seperti beliau. Mungkin cara pandangan berbezalah dengan penyokong-penyokong. Tetapi kita tahu bahawa pada tahun lepas, musim lepas, beliau juga banyak menjaringkan gol untuk pasukan JDT. Jadi berapa banyakkah gol yang boleh dijaringkan oleh seorang pemain tengah oleh pasukan-pasukan lain. Jadi Syafiq Rahim berada di center. Untuk pasukan JDT memang banyak membantu kerana saya rasa vision beliau sebagai seorang pemain tengah adalah amat baik sekali bagi saya. Okey, baik. Itu Syafiq Rahim, Antonio di barisan pertahanan pasukan JDT. Dan apa yang kita nak katakan, selepas Luciano Figueroa dikatakan bersara, dikata mahu berehat daripada pasukan JDT, jadi harapan dan sandaran sudah tentu kepada Pereira Diaz nombor 11, posisi penyerang, yang juga ialah seperti Faiz kata tadi, tak nak komen panjang tentang keserasian beliau dengan Paulo Rangel, tetapi apapun saya kira kekuatan yang ada pada Pereira Diaz untuk membantu pasukan JDT musim ini. Okey, apa yang saya nampak kekuatan daripada Diaz ni ialah kebolehan menggelicik dia yang kita nampak, kita kagumilah. Untuk standard peringkat Liga Malaysia ni memang jauh. Okey. Dia memerlukan seorang partner yang baik sekarang ni. Sepanjang kita tengok pada Liga 2014 dan 2015, gandingan dia bersama Figueroa memang orang kata antara terbaik di Malaysia. Dan sekarang ni faktor keserasian yang perlu wujud antara dia dengan Rangel ni saya rasa memerlukan sedikit masa. Dan sekiranya tidak boleh pun seperti kabar-kabar yang kita ketahui, Tuanku Mahkota Johor sudah bersedia dengan seorang lagi player yang kita harapkan sekiranya tak menjadi gandingan Diaz dengan Rangel ni, gandingan yang kedua tu insya-Allah mungkin akan membawa
JDT ke satu tahap yang lebih baik. Okey, baik. Itu antara kekuatan senjata ampuh yang ada untuk pasukan JDT untuk berdepan pasukan Muantong. Lim, kalau kita lihat pemain-pemain antara tiga tonggak yang boleh kita katakan akan menyerlah esok berdepan dengan pasukan JDT, Clayton Silva, jersey nombor 23 berada di posisi penyerang ataupun strike force untuk pasukan Muantong ini. Datsakon Tonglo, jersey nombor 7 bermain di posisi tengah, juga akan menjadi saingan terkuat bagi Syafiq Rahim nanti. Saya lebih suka memperkatakan tentang Terasi Dangda, jersey nombor 10, antara pemain yang sering kita lihat pernah beraksi selain daripada Chanatip Songkrasin yang juga lincah, licik pemain itu, tetapi Terasil juga. Saya kira dari pemerhatian saya terhadap pemain Terasil ini, beliau mungkin agak sukar untuk dikawal oleh Antonio. Lim. Ya, kerana kita tahu dari segi kelajuan, saya rasa memihak kepada Terasi Dangda. Kerana kita tahu bahawa Marcos Antonio mungkin ada sedikit kelemahan dari segi kelajuan beliau. Tetapi kedua-dua pemain saya rasa ada kekuatan masing-masing, ada kelemahan masing-masing. Kita tahu bahawa Terasi Dangda adalah seorang pemain yang boleh dikatakan paling terkemuka di rantau Asia sekarang. Ya, kita tahu bahawa mungkin pasukan Kelantan juga ingin memiliki beliau sebelum ni. Bukan tugas mudah untuk kerana saya percaya pada pasukan JDT juga. Kita kena ada menaruh harapan kepada pasukan kita sendiri, pasukan Malaysia yang mewakili negara kita bermain. Jadi kita berharap pemain-pemain JDT dapat berbuat sesuatu, dapat cuba mematahkan serangan beliau. Jadi all the best untuk pasukan JDT untuk perlawanan esok. Okey, baik. Lim menaruh harapan tinggi untuk pasukan JDT ni, Faiz, ya. Jangan marah kat Lim lagi. Jangan marah kat Lim lagi. Okey, baik, jom kita saksikan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita di Facebook Scoreboard Extra Time TV9. Ini dia sahabat-sahabat kita yang sudah mula memberikan pandangan dan juga pendapat-pendapat. Okey, kalau kita perhatikan memang sambutan terhadap Facebook Scoreboard Extra Time untuk musim 2016 ini nampak makin laju, makin pantas. Terima kasih. Terus layari, tekan butang like. Anda boleh menjadi rakan kami dan melantarkan pandangan dan juga pendapat. Tetapi kalau kita nak baca memang banyak. Semuanya positif, semuanya baik-baik belaka hantaran ataupun lontaran pandangan pendapat. Tetapi saya kira memang ramai sekali mahu melihat kejayaan pasukan JDT berdepan dengan Muantong United ini. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan pandangan dan juga pendapat. Dan saya mewakili seluruh tenaga kerja Scoreboard mengucapkan terima kasih di atas kesudian anda dan juga kesetiaan anda untuk terus berada dalam laman sosial Facebook Scoreboard Extra Time untuk musim 2016 ini dan seterusnya. Baik, JDT dan juga Muantong, Faiz, saya difahamkan ada lebih kurang 200 penyokong-penyokong ataupun lebih? Saya dimaklumkan diwakili oleh Cik Babah, Presiden kami yang berada di sana. Dia memaklumkan lebih kurang 1,000 penyokong JDT berada di sana, dan daripada Lembah Kelang sendiri lebih kurang dalam 200 orang. Okey. Yang telah berada di sana lah. Setakat petang tadi. Pergi jalan ke pergi sokong ni? Dua sekali. Dua dalam satu. Okay, baik. Tetapi saya pasti. Nanti dulu. Jangan marah, nanti dulu. Saya pasti mereka berangkat ke Bangkok, Thailand untuk memberikan sokongan kepada pasukan JDT mengiringi perjuangan permulaan untuk musim 2016 ini. Ini dia grafik yang menunjukkan. Lama kita tak tengok grafik ini, Lim. Selepas kita berehat selepas Piala Malaysia Piala Ulang akhir itu, Muantong United akan berdepan dengan pasukan JDT di sana, di tempat mereka, di laman mereka. Jadi ini akan mungkinkah memberikan satu kelebihan yang saya kira akan memihak kepada pasukan Muantong. Baik, dari segi atas kertas saya kira memang itu memberikan kelebihan, tetapi di SCG Stadium ini tidak menjanjikan sesuatu yang mustahil. Pertemuan. Okey, pemenang di antara kedua perlawanan ini nanti akan berdepan dengan pasukan Shanghai SIPG pada 9 Februari di Shanghai Stadium. Kita tak mau melihat perjuangan itu terhenti di Bangkok. Terus kita nak ke Shanghai, terus masuk dalam saingan kerana kita nak bawa live. Kita nak bawa live secara langsung di saluran Media Prima. Itu harapan kita. Baik, harapan Faiz lah untuk pasukan JDT berdepan Muantong dan 2016 ini. Okey, harapan seperti mana penyokong-penyokong yang lain, kami mengharapkan satu peningkatan. Sekiranya tahun lepas kita dah berjaya menakluk Piala AFC, kali ini kami nak satu yang lebih tinggi.
Dan seperti juga harapan... Kalau nak lebih tinggi itu AFC Champions League? Ya, betul. Sekurang-kurangnya layak pada peringkat kumpulan. Maknanya jadi pasukan yang pertama sekali lagi daripada Malaysia yang layak pada peringkat kumpulan. Impian dan harapan yang besar JDT Lim, bagaimana anda melihat? Sekali lagi saya ingin katakan bukan laluan mudah untuk pasukan JDT. Macam YB lah style dia. Sebab kita tahu pun dengan tiadanya Luciano Figueroa dan kemasukan Paulo Rangel, adakah mereka berdua serasi atau tidak pada perlawanan esok. Jadi ramai yang menunggu-nunggu kan perlawanan pada esok ni. Tetapi ada juga yang katakan mungkin mereka tidak akan lepas ke pusingan kedua. Tetapi kita tidak tahu kerana pasukan JDT juga kita tidak tahu yang mereka akan menjadi juara Piala AFC dan mereka menjadi juara. Jadi macam-macam akan berlaku esok, kita tidak tahu. Cuma harapkan yang terbaik daripada pasukan JDT. Baik, terima kasih Lim Chan Yew dan terima kasih Faiz, wakil untuk Kelab Penyokong Bola Sepak Johor Lembah Kelang. Baik, terima kasih Lim. Mungkin in advance selamat menyambut tahun baru Cina. Terima kasih Abah. Terima kasih. Kongsi Pak Chai. Kongsi Pak Chai kepada seluruh peminat-peminat scoreboard khususnya juga, dan kepada seluruh penyokong-penyokong JDT dan penyokong-penyokong bola sepak negara. Ayo kita berdoa dan kita iringi perjuangan JDT agar impian dan harapan menjadi kenyataan untuk melihat pasukan pertama dari negara kita mara untuk sekurang-kurangnya beraksi dalam AFC Champions League musim 2016. Baik, tugas saya berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan bagi pihak Nabi Herman Manudin. Selepas ini Ira akan menyambung tugas sehinggalah penamat scoreboard ini nanti. Jumpa lagi majalah sukan untuk semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Peminat bola sepak Liga Malaysia bakal menikmati sistem pembelian tiket yang lebih efisien musim ini. Sesuai dengan perubahan dan permintaan penyokong-penyokong, Tiket Bola merupakan agensi penjualan tiket yang menawarkan pembelian atas talian. Setakat ini hanya 3 pasukan, Terengganu, Perak dan Kedah menggunakan kaedah ini. Sementara jualan hanya melibatkan pasukan tuan rumah sahaja. Dia adalah new teknologi baru. Jadi memang susah orang nak nampak macam mana dengan sistem tanpa tiket ni boleh meningkatkan lagi jualan tiket tu. Setakat ni berpandukan daripada 3 pasukan yang mendaftar tu, kota untuk seorang pembeli satu IC adalah 5 tiket. Telah diperkenalkan dengan e-tiket macam ni, jadi memberi kemudahan kepada peminat-peminat. Jadi tahun lepas kita beri peruntukan kemudahan sebanyak 10,000 ke bawah. Jadi dia tak boleh jual 50,000 yang kita dapati sambutan yang begitu menggalakkanlah. Tiket Bola yang juga penaja platform online juga mengharapkan banyak lagi pasukan dan kelab menggunakan kaedah ini sekaligus bagi mengelak isu-isu pergaduhan di kaunter tiket seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Dalam pada itu, sedikit sebanyak dapat mencegah penjualan tiket palsu yang begitu berleluasa di kalangan ulat-ulat tiket. Tiket secara online akan dibuka 7 hari sebelum perlawanan berlangsung. Layari tiketbola.com.my untuk sebarang maklumat lanjut. Perjuangkan legasi, pertahankan tradisi. Ini bola sepak Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi terus bersama kami di Scoreboard Extra Time di TV9. Saya Nazrul Syahid, pengacara anda untuk segmen ketiga. Dan itu dia tadi sedikit mengenai tiketbola.com.my, sebuah aplikasi baru yang bakal memudahkan lagi ataupun dikira sebagai inisiatif untuk memperhebatkan lagi industri bola sepak kita nanti. Okey, jadi tiketbola.com.my ini akan pastinya akan digunakan oleh pasukan-pasukan bola sepak yang lain. Jadi kita akan pergi ke segmen on field yang mana kita akan berkenaan dengan pelumba-pelumba Chile yang mana saya rasa mereka perlu diperketengahkan bakat mereka. Jadi kita akan berehat dulu seketika dan kita kembali selepas ini. Okey, baiklah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Bagi segmen on field kali ini, kita ada membawa pelumba cilik yang namanya kian meningkat di dalam arena sukan motorsport. Jadi bersama dengan saya hari ini di studio adalah Encik Hanif Datuk Borhan di sebelah kiri hujung sana sebagai pengurus Nogori Motorsport Club. Di tengah ni pula adalah adik Faris Putra Fadil yang berusia 8 tahun dan juga di sini adalah Muhammad Azim Rosmaza berusia 13 tahun. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi berada di scoreboard ni. Okey,
Encik Hanif, okey, Nagori Motorsport Club ini sebenarnya apakah motor club ini? Actually, Nagori NFC ni sebenarnya satu klub di mana kita membentuk satu pasukan untuk apa? Untuk pocket bike. Pocket bike, mini GP dan cup rig. So dalam konteks klub ni ditubuhkan untuk memberitahu kepada semua peminat-peminat motor yang kalau mereka hendak menceburi sukan motor ini, boleh pergi ke kami untuk menyertai, dan kami akan beri informasi yang patut di-spend ataupun dibelanjakan dan sebagainya. Bila bercakap mengenai motorsport ni melibatkan sukan-sukan lasak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat daripada pelibatan ini ada melibatkan kanak-kanak majoritinya. Jadi adakah aspek keselamatan ini tidak orang kata menjadi diorang punya cabaran utama? Ya, sekarang ni ialah makin lama masa makin maju, dan daripada teknologi untuk keselamatan makin lama pun makin maju. Dulunya masa macam saya bekas pelumba juga, dulu aspek keselamatan amat kurang, dan sekarang aspek keselamatan amat tinggi, maksudnya teknologi amat tinggi, dan saya rasa untuk ibu bapa ataupun parents, penjaga yang hendak menghantar anak untuk mencuburi dalam sukan motor ni, saya rasa tak ada masalah. Sebab bagi saya macam pelumba-pelumba saya pun, ialah dia kecederaan. Bak kata orang kalau main bola pun cedera. Ini lagi sukan berbahaya. Tapi sebab kita menggalakkan disiplin yang ketat, yang tinggi. So untuk cedera tu amatlah kurang sebenarnya. Okey, saya nak tanya pada adik Faris Putra. Okey, boleh tak adik ceritakan sikit pengalaman adik, sebab adik berlumba dalam usia 7 tahun dan pernah digelar peserta paling muda bagi tahun lepas kan. Okey, jadi adik boleh ceritakan sikit pengalaman bermain motor ni sebenarnya macam mana? Main motor ni agak lasak. Agak berbahaya pun dia. Tapi kita nak main motor tu ada keselamatan juga. Pernah tak jatuh? Pernah. Jadi rasa serik tak bila dah jatuh tu, rasa macam dah give up ataupun sebenarnya makin lama makin nak buat benda tu? Main motor yang tak boleh give up. Okey. Jadi semangat tu penting. Okey, bagi adik Hazim pula, pengalaman paling manis yang pernah adik Hazim dapat bermain motor ni? Pengalaman paling manis saya ialah bila menang juara keseluruhan bagi tim KBS. Formula KBS satu Malaysia punya. Dia Formula KBS kebangsaan. Apa yang mendorong adik Azim untuk bermain? Sebab kalau kita lihat sebaya-sebaya adik Azim ni main bola, main bowling dan segalanya, tapi adik Azim memilih untuk bermain motor, bermain sukan lasak ni. Sebenarnya ayah saya bekas pelumba. Okey. Jadi waktu kecil saya Siapa nama ayah? Rasmaza. Rasmaza, okey. Saya selalu ikut ayah berlumba, tengok idola saya. Dari usia berapa melibatkan diri dengan perlumbaan ni? Daripada usia 9 tahun. Okay. Dalam sukan pemotoran ni, siapa idola adik sebenarnya? Abah Hafiz Syarin. Abah Hafiz Syarin. Dan yang tengah ni? Rosi. Rosi. Kenapa pilih Rosi? Dia MotoGP. Dia selalu dapat satu lah. Cita-cita adik sebenarnya ingin menjadi seorang pelumba MotoGP? Seperti Rosi? Bagus cita-cita dia. Okey, Cik Hanif. Kita sebenarnya besar cita-cita mereka ni. Tinggi cita-cita. Okey, boleh ceritakan sikit tak aktiviti-aktiviti yang sering diadakan oleh NFC ni? Okey, aktiviti yang selalu dijalankan oleh NFC ni, selalunya kita base kepada family sebenarnya. Okey. Kerana bila pelumba datang, ada parents, mak bapak dan sebagainya. So, bila kita buat aktiviti tu ada kalau macam untuk mak-mak kan, okey, diorang ada buat potluck dan sebagainya. Untuk yang macam budak-budak ni, macam rider-rider ataupun yang join kita akan ada sesi, maksudnya sesi training di mana kalau macam yang dia ada problem cornering, kita akan belajar cornering. Okey, kalau ada masalah kita akan ubah daripada semasa ke semasa lah. Okey, kalau kita cakap mengenai dari segi kos dia pula. Yalah, orang kata kena ada motor dan kena ada suit tu utama je. Jadi
bagaimana penerimaan ibu-ibu bapa dan juga kanak-kanak ni? Sebenarnya kos ni kadang-kadang itulah kita tengok ke mana kita nak pergi. Ada family yang hantar untuk anak dia pergi ke lebih jauh. Maksudnya ke MotoGP, ke Asian Trail Cup dan sebagainya. Itu membabitkan wang yang tinggi lah. Dan ada juga ibu bapa menghantar anak untuk menceburi sukan motor ni untuk mendisiplinkan diri anak mereka. Contohnya kalau mereka hantar, ada yang akademi di Malaysia ni yang ada yang cikgu yang garang, yang disiplin kan. So dia mendisiplinkan diri, dia akan bawa sampai ke rumah. Disiplin tu maksudnya ialah disiplin di jalan raya, disiplin di rumah, etika dan sebagainya. So macam diorang ni untuk cerita kos kalau kos ni sebenarnya bergantung kepada tu lah, kepada rider. Ada sekitar daripada 1,500 sampai puluhan ribu ringgit. Kalau kita tengok di depan ni memang puluhan ribuan ringgit lah, sebab mereka nak merangkul kejuaraan dan nak pergi lebih jauh lagi. Kalau macam mereka berdua ni memang wajib ataupun hanya disediakan oleh pihak NFC macam mana? Actually untuk pelumba sendiri ditanggung oleh parents. Tapi ada juga kita menyediakan macam sewa dan lumba. Maksudnya kita tahu kadang-kadang ada yang family yang tak berkemampuan. Kita ada juga buat sewaan lah untuk macam you just bayar a few hundred ringgit dan you boleh ceburi. Tapi tak boleh race lah, ceburi sajalah. Okey, adik Faris. Sehari berapa kali latihan yang adik Faris akan lakukan? Seminggu. Seminggu. Okey, seminggu berapa kali? 5 kali. Di mana? Di Subang. Di Subang. Okey, selalunya bila latihan ibu atau ayah akan teman ataupun ibu ayah hantar je training ambil macam mana? Ibu ayah akan teman. Sampai habis training? Okey, adik Hakim pula. Sasaran adik Hakim nak jadi seperti Hafiz Syarin ataupun ada lagi cita-cita yang lain, nak main MotoGP mungkin ataupun lagi besar impian tu? Cita-cita saya paling tinggi ialah nak jadi pelumba MotoGP Malaysia. Okey, Malaysia. Okey, semoga berjaya buat adik Hazim dan juga Faris Putra. Okey, Encik Hanif, mungkin ada sedikit orang kata siapa yang ingin mendaftar, ingin mencuburkan diri, terutama ibu bapa yang ingin nak hantar anak dia, di mana sebenarnya mereka boleh dapatkan? Actually kalau dalam konteks pocket bike Malaysia ni banyak. Okey, kita boleh layari Facebook di mini bike community, Malaysia Mini Bike Community. So just add dalam Facebook tu, dan kalau add boleh tanya lah dalam tu. Mungkin saya akan jawab. Mungkin ada a few group daripada Johor, daripada Penang akan jawab. Kalau misalnya mereka daripada Kelantan, okey, grup-grup Kelantan akan jawab. Okey, sekali lagi di mana? Di Malaysian Mini Bike Community. Malaysian Mini Bike Committee Facebook. Jadi itu saja bersama dengan kita pada malam ini. Semoga berjaya buat adik Hazim dan juga adik Faris. Terima kasih kepada Encik Hanif. Tapi ingat nak jemput juga untuk pada tahun 6 hari bulan ni kita ada perlumbaan di Dataran Merdeka start pada pukul 3 petang sampai 11 malam. Okey, bagi siapa yang berminat boleh datang di Dataran Merdeka pada hari Sabtu ini. 6 hari bulan. 6 hari bulan. Okey. Jadi di sini sahaja Skop Buat Extra Time pada minggu ini. Semoga azam adik Faris dan juga adik Hakim ni akan orang kata berjaya di masa akan datang, dan jangan lupa sokongan anda terhadap Johor Darul Takzim yang bakal menentang Muang Thong United pada esok hari di SCG Stadium. Jadi saya Nazira Syahid dan mewakili kru produksi penerbit Heman Amanuddin mengucapkan ribuan terima kasih, dan jangan lupa saksikan kami pada minggu hadapan di waktu yang sama dan di siaran yang sama. Saya Nazira Syahid. Assalamualaikum.